Persidangan Dewan Rakyat. Peningkatan kes jenayah e-dagang antara yang dibangkitkan dalam sesi soal jawab. Selain itu, hampir 1/2 juta usahawan mendapat manfaat kemudahan pembiayaan untuk mengembangkan perniagaan. Laporan lanjut bersama Muhammad Cina Sami di Parlimen. Baik, terima kasih Syuhada. Jenayah e-dagang menunjukkan peningkatan ketika tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac lalu. Sehingga 4 Ogos lalu, 2,500 kes direkodkan melibatkan kerugian 17 juta ringgit. Jelas Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said, antara sindiket lain yang turut berlaku ialah pinjaman tidak wujud, Macau Scam, Love Scam dan tipu SMS. 17 juta. Bagi pinjaman yang tidak wujud melibatkan 1,582 kes yang melibatkan 18 juta. Bagi Macau Scam 1,001 kes yang melibatkan 50 juta. Yang keempat, Love Scam yang melibatkan 481 kes melibatkan kerugian 18 juta. Dan tipu SMS 91 kes melibatkan 800,000. Menjawab soalan Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim, beliau turut memaklumkan Dewan bahawa kerjasama peringkat antarabangsa diperlukan berikutan kebanyakan penipuan kewangan dilakukan oleh pihak yang berada di luar negara dan pihak berkuasa mengalami kesukaran untuk mengesan pihak yang terlibat. Semoga itu, Polis Raja Malaysia PDRM akan bekerjasama dengan negara-negara yang terlibat dan Polis Antarabangsa Interpol bagi membentras sindiket penipuan tersebut. Baik, Dewan juga diberitahu 484,890 usahawan mikro, perusahaan kecil dan sederhana PKS dan koperasi mendapat manfaat kemudahan pembiayaan yang disediakan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menerusi agensi di bawahnya. Sehingga Julai lalu, jumlah keseluruhan pembiayaan yang disalurkan adalah 47.4 bilion ringgit. Tekun Nasional, kita menyediakan lebih 5 kemudahan pembiayaan sejak daripada 98 hingga Julai 2020. Seramai 460,324 usahawan telah pun menerima kemudahan pembiayaan ini dengan jumlah 6.1 bilion. Manakala di bawah SME Bank, kita menawarkan lebih kurang 10 program kemudahan pembiayaan semasa, dan sehingga Julai 2020 lebih kurang 18,944 usahawan yang telah menerima manfaat lebih kurang sebanyak 33.7 bilion peruntukan disalurkan. Manakala di bawah SME Corp, Kementerian menawarkan 2 program melalui kerjasama dengan SME Bank dan juga Malaysia Industrial Development Finance Berhad MIDF dengan kadar pinjaman sebanyak 4%, dan sehingga Julai 2020 seramai 3,538 usahawan telah menerima pembiayaan sebanyak 2.9 bilion. Menurutnya, Bank Rakyat juga menawarkan tidak kurang daripada 9 produk pembiayaan. Sehingga 31 Julai lalu, 7,468 usahawan mikro, PKS koperasi dan korporat telah menerima kemudahan pembiayaan dengan 5.54 bilion ringgit telah disalurkan. Menjawab soalan Ahli Parlimen Kangar Nur Amin Ahmad, Datuk Mas Merianti turut memaklumkan bagi usahawan yang terjejas akibat pelaksanaan PKP, pihak kementeriannya melalui UDA Holdings Berhad juga menyediakan bantuan pengecualian bayaran sewa permis perniagaan selama 2 bulan kepada penyewa sehingga Mei 2020. Baik, Dewan juga dimaklumkan 44.6 juta ringgit telah diperuntukkan untuk pembinaan Jalan Perhubungan Desa JPD di Sarawak bagi tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.25 juta ringgit disalurkan kepada Parlimen Bintulu untuk 9 projek berkenaan. Jelas Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Henry Samagung, projek pembangunan di kawasan luar bandar harus dilaksanakan secara berfasa bagi memberi ruang kepada keperluan lain. Ia juga perlu dilaksanakan kementerian berkaitan, bukan hanya menjadi tanggungjawab Kementerian Pembangunan Luar Bandar semata-mata. Tanggungjawab kerjaan untuk melaksanakan projek-projek ini sehingga lengkap keperluan-keperluan di merata-rata tempat. Projek yang belum terlaksana bagi tahun ini, tindakan sedang diambil oleh pihak yang berwajib dan kita sama-sama menunggu pelaksanaan projek-projek ini.
Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing. Dalam pada itu, ketika ditanya mengenai inisiatif dan pendekatan jangka masa panjang untuk meningkatkan sosioekonomi di luar bandar, khususnya bagi golongan B40, Datuk Henry berkata beberapa program disediakan untuk tujuan tersebut. Antaranya program peningkatan pendapatan, program keusahawanan yang melibatkan pembangunan perniagaan, pembiayaan dan pemasaran produk usahawan luar bandar serta program latihan kemahiran dan kerjaya. Baik, seperti biasa, Dewan ditangguhkan sehingga jam 2.30 petang dan akan menyambung semula perbahasan rang undang-undang perbekalan 2020 sehingga Dewan ditangguhkan pada hari ini. Sekian sahaja laporan saya dari Parlimen. Kembali bersama Syuhada di studio. Silakan Syuhada. Baik, terima kasih Mohan.